So kita ada dua pengaruh, satunya daripada negara China, lagi satu daripada negara Indonesia. Nah, daripada negara China ini kita boleh lihat dia ni datang sejak tahun 1920-an. So pengaruh daripada negara China ini bermula sejak tahun 1920-an. And pada masa ini kita ada dua parti yang memainkan peranan penting. Satu adalah parti Kuomintang. Okay, also in China, and also PKC ataupun dikenali sebagai Parti Komunis Cina ataupun nama lain dia adalah Main School. Right, boleh faham? So dua parti yang terlibat untuk membawa pengaruh daripada negara China adalah Parti Kuomintang dan juga Main School. Nah, Parti Kuomintang diasaskan di China sejak tahun 1924. And Parti Kuomintang ini bila kemasukan buruh-buruh daripada China datang, mereka mula membuka kita punya cawangan Kuomintang ini di Kuala Lumpur, Klang, Muar, so banyak lagi kawasan telah dibuka. Kemudian untuk Main School ini khususnya dikenali sebagai PKC, Parti Komunis Melaya, and Parti Komunis Melaya ini telah menyebarkan fahaman ini dalam kalangan orang Hainan. Okay. In the year of 1927, satu perubahan yang besar berlaku kerana 1927 berlaku perpecahan di antara PKC dan juga KMT. So kedua-dua mereka ni mula bergaduh. So pada masa itulah Moskow ataupun kita ada Kuomintang. Okay, Komunis Antarabangsa ataupun nama dia adalah Kuomintang. Komunis Antarabangsa atau Komunis International lah, Kuomintang telah meminta agar penubuhan parti yang baru. Mereka menubuhkan parti yang baru iaitu Parti Komunis Nanyang. So daripada awal we got Parti Komunis, Parti Kuomintang, dan kita ada Main School that is PKC. Now mereka membawa kepada Parti Komunis Nanyang. And Parti Komunis Nanyang juga tidak berjaya. So that's why Russia ataupun pertubuhan ini telah meminta penubuhan parti yang baru iaitu PKM, Parti Komunis Melaya pada tahun 1930. Can you all understand bahagian ini? Faham? So ini adalah bagaimana penyebaran fahaman daripada China. Nah, fahaman daripada Indonesia telah pun mula berkembang sejak tahun 1920-an. And kita ada beberapa pemimpin yang terlibat. Kita ada Tan Melaka, kita ada Alimin, Sobakat dan sebagainya. Nah, mereka semua ini cuba menyebarkan fahaman di Pulau Jawa and they lost in the election. Sebab itu, mereka mula datang ke Tanah Melayu dan sebarkan. So, cuba sebarkan apabila PKI gagal menguasai Pulau Jawa, and then mereka mula datang sebarkan kat seberang Perai, Kedah, Pulau Pinang dan juga Utara Perak. Okay, now what happened? Memandangkan komunis menggunakan kekerasan, ini menyebabkan pengaruh mereka tidak berjaya di Tanah Melayu. Can you all understand yang ini? Boleh faham? Hey, pekak bisu ke semua? Boleh. Tolong. Hey, your exam, I think your exam cancel lah. Very happy. Yes, teacher. Yes, teacher. Very happy lah you all lah. Yeah, teacher. The first person will talk about it is Danya. See, our friend is very excited. Okay, now kita tengok kat sini. Kemudian kita akan belajar bagaimana kita punya pengaruh komunisme di negara kita. So pengaruh komunisme di negara kita boleh lihat dari tiga aspek. Satu, ini adalah daripada kedatangan Jepun ya. Sebelum kedatangan Jepun, semasa Jepun dan juga selepas Jepun. So sebelum pendudukan Jepun, pengaruh dia kita boleh nampak Parti Komunis Melaya telah pun ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada tahun 1930-an, dan Parti Komunis Melaya mula menyebarkan pengaruh mereka melalui kesatuan sekerja, persatuan-persatuan, ada penerbitan akhbar dan menggunakan sekolah Cina. Dan mereka mula menyusup dalam persatuan-kesatuan ataupun persatuan untuk menyebarkan ideologi ataupun fahaman mereka. So, untuk sebarkan fahaman ataupun ideologi. Alright. Okay, then semasa pendudukan Jepun,
Parti Komunis Malaya telah bekerja sama dengan, kita lihat mereka telah bekerja sama dengan British. So selaras dengan itu kita ada penubuhan MPAJA ataupun bintang 3. Alright, because why? Mereka sedang memerangi Japan. So British telah memberikan, British berikan senjata, latihan, kewangan, perubatan dan juga peralatan kepada British. So weapon all is provided by British untuk serang mereka. Nah, kemudian peringkat yang berikutnya adalah selepas Japan keluar. Now, Japan keluar, berlaku kekosongan politik di tanah Melayu. So apa yang berlaku? PKM, bintang 3 ataupun MPAJA mengambil kuasa peluang ini dan meluaskan pengaruh. Mereka telah melakukan kekejaman, pembunuhan dan sebagainya. Kemudian what happened? Ia telah membawa kepada British masuk, BMA ataupun dikenali sebagai PTB. This is after the war finished. Remember, cikgu pernah ajar kita punya kekosongan politik, so British kembali. Nah, bila British kembali, kita apa yang berlaku adalah MPAJA telah dibubarkan. So bila MPAJA dibubarkan, PKM mula bergerak, dia menjadi persatuan yang sah, mula menyusup dalam PKMM, that is Parti Kebangsaan, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, kemudian MDU, Malayan Democratic Union, and dia juga memasuki Putra dan juga AMCJA. And mereka mula melakukan pelbagai kekejaman, keganasan dan sebagainya. And pada masa inilah British telah meluluskan Trade Union Ordinance number 9 Bill 48 for 1948 untuk menghapuskan pengaruh komunis, and PKM juga telah dibubarkan. Boleh faham bahagian ini? So kita punya PKM, pengaruh PKM di negara kita, kita boleh bahagikan kepada 3. That is sebelum pendudukan Japan, semasa Japan dan selepas Japan. Selepas Japan, ia membawa kepada kemasukan British kembali. When they come inside, mereka telah membubarkan MPAJA, and PKM mula bergerak sebagai parti yang sah. And mereka mula menyusup dalam persatuan-persatuan yang ada di tanah Melayu. Right? And then, okay, I got a question. 6.2 sayang, di 6.2. Okay. Siapa tak nampak apa-apa? Okay. Aisyah, can you see now sayang? Siti Nur Aisyah, can you see now? Boleh nampak ke? Cannot see anything. Okay, okay, alright. Alright, so ini adalah bagaimana pengaruh PKM. Now, kemudian what happened? Komunis are becoming stronger, yang membawa kepada ancaman komunis di negara kita. So bahagian berikut yang kita akan belajar adalah ancaman komunis di negara kita. Okay, ancaman komunis ini bermula dengan persidangan komunis yang diadakan di Calcutta, India. There are 2 persidangan, iaitu kita ada persidangan pemuda dan juga persidangan 2 persidangan ini. And dalam 2 persidangan, PKM telah menghantar wakil. Okay, wakil-wakil. And apa yang mereka katalah, mereka menggesa dalam mesyuarat itu, mereka menggesa perjuangan untuk menentang kuasa imperialis di negara-negara Asia. So komunis perlu membangun menentang kuasa-kuasa imperialis. Kuasa imperialis artinya kuasa penjajahan. So wakil itu kembali, all these wakil kembali, kita ada jawatan kuasa eksekutif pusat PKM. So bila mendengar akan kata-kata mereka untuk menentang kuasa imperialis di Asia Tenggara, jawatan kuasa eksekutif pusat PKM mengambil keputusan untuk melakukan pemberontakan bersenjata. They want to start pemberontakan bersenjata dan membentuk Republik Komunis. They want to change tanah Melayu ini menjadi sebuah negara komunis. Can you all understand bahagian ini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Mana manusia lain? Adakah? You see, the only girl will be talking to Boleh. Ada. Rina, I got berapa ekor hari ni? Hari ni tiba-tiba ramai. Kenapa? Sudah takut exam ya? Oh, bila exam ada, seorang semua datang kelas. Aziz,
Lama cikgu tak nampak engkau. Baru engkau dah masuk, saya nak bunuh engkau orang semua. Berapa ekor? Okay, I got the, siapa cikgu ada? Nah, this, okay, cikgu ada Aiman, Aziz, Adam, Lukman, Akil, then Chia, and then Chin, Dayana, Denisha, Dania, Hari, Zafran, Harini, Hiromi, Joanna, Katrina, Kavinish, Kirtana, Logan, Mishan, Nikash, Raina, Sarah Iman, and then I got Siti Nuraisha, Sulaiman. So ini semua. Bila nak exam, semua hantu lari masuk kelas. Tengok sini. Okay. So daripada persidangan di Calcutta inilah, all of them telah mengambil keputusan untuk menentang imperialisme di negara-negara Asia. So when this the wakil kembali ke Tanah Melayu, mereka telah bermesyuarat dalam Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat, PKM. And apa yang diperkatakan adalah mereka ingin memulakan perjuangan bersenjata untuk membentuk kita punya Tanah Melayu menjadi sebuah negara komunis. So bila mereka nak buat sebuah negara komunis, what happened? Mereka telah mula mengancam. So ini menyebabkan British mengambil keputusan untuk mengisytiharkan darurat di negara kita. Bahagian ini faham? Boleh faham this bahagian? Boleh. Okay. So apa yang dilakukan oleh kita punya komunis? So kita tengok apa yang mereka buat. So I'm going to tell you. Now mereka, apa yang komunis buat, lihat kat sini. Nah, PKM telah mula melumpuhkan ekonomi dan juga infrastruktur, and mereka juga telah mengancam rakyat. Alright, so kita akan belajar bagaimana ya. So kita boleh nampak pengisytiharan darurat ini berlaku pada 16 Jun 1948. Okay, now darurat berlaku pada 16 Jun, ini selaras dengan pembunuhan yang berlaku di Sungai Siput, Perak. 3 orang pengurus ladang telah dibunuh. Okay, pembunuhan 3 orang ini. Now, so Sir Edward Jan adalah Pesuruhjaya Tinggi pada masa itu. Beliau telah mengisytiharkan darurat di negara kita. So pada awalnya, Undang-Undang Darurat pada 16 Jun hanya diperkenalkan di Ipoh dan Sungai Siput, Perak, and then di Muar, Keluang dan Kulai, Plentong, Johor. So this is where they first lakukan mereka punya Undang-Undang Darurat. Kemudian this is on 16 Jun 1948. So this is when they started the first one. Nah, kemudian on the 17 Jun mereka mengisytiharkan darurat di seluruh Johor dan juga Perak. And finally on the 18 Jun seluruh Tanah Melayu dijadikan sebagai darurat. Boleh faham the story? Can understand? Boleh. Okay, bagus. Yang lain semua tidur. Okay, now there are 3 things yang mereka telah lakukan. So kita tengok kat sini. Okay, tindakan komunis, apa yang komunis buat. Nah, tindakan komunis ini telah mencetuskan huru-hara di negara kita. Nah, apa yang mereka buat? Nah, tindakan komunis telah menyebabkan, anda boleh nampak komunis telah bertindak untuk mewujudkan kehuru-hara. Ia telah menggugat keamanan dan kestabilan negara, dan ini juga dilakukan untuk penduduk hilang percaya kepada British. So there are 4 things yang dilakukan oleh mereka. 1, mereka ingin melumpuhkan ekonomi. Lagi 1, mereka ingin menghapuskan melunturkan kita punya infrastruktur. Mereka lakukan ancaman keselamatan terhadap rakyat, and also mereka lakukan ancaman keselamatan kepada pasukan keselamatan. So we got 4, 1, 2 terhadap infrastruktur, C terhadap rakyat, D terhadap pasukan keselamatan.
Fahamkah? Faham. Alright. So kita akan lihat 1, 2, 3, 4. This is A, this is B, this is C, and this is D. So this is what they are doing. So pertama sekali mereka melumpuhkan ekonomi. Nombor 2, mereka melumpuhkan hapuskan kita punya infrastruktur. Mereka memberi ancaman kepada rakyat dan mereka mengancam pasukan keselamatan. So bagaimana mereka melumpuhkan ekonomi? Okay. Ekonomi, the main ekonomi kita adalah kita punya getah dengan biji timah. So bila mereka tahu kita punya getah dengan biji timah is very important, sasaran pertama mereka adalah lumbung biji timah dan juga ladang getah. So lebih kurang 80 lumbung biji timah telah dibinasakan. Alright, and then what they do, mereka telah merosakkan lumbung, ladang, rumah, estate, semuanya mereka musnahkan, and mereka juga membunuh pekerja lumbung dan juga pekerja ladang getah. Can you all understand? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Now, Hari, bagaimana mereka melumpuhkan ekonomi sayang? Dengan menjadikan lumbung biji timah dan ladang getah sebagai sasaran utama. Alright, buktinya what they do sayang? Mereka menyerang 80 lumbung biji timah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Very good. So selaras dengan itu what they do? Mereka telah merosakkan pokok getah, kilang estate dan rumah asal, merosakkan rumah kongsi, kedai dan sekolah dan membunuh pekerja lumbung dan ladang getah. Very good. Thank you, darling. Now, apart from that, mereka juga telah membinasakan infrastruktur. So, mereka telah sabotagekan. Nah, sabotage mean mereka merosakkanlah. How they do that? Mereka telah mereka telah memusnahkan ataupun mereka telah membinasakan landasan kereta api. Mereka juga menghalang pergerakan di jalan raya. Saluran air juga telah disekat, and pekerja-pekerja yang bekerja untuk memperbaiki penyelidikan dan sebagainya kesemua mereka telah disekat. Alright. Nah, ancaman terhadap rakyat pula, mereka mula bertindak ganas and mereka mula menculik dan juga membunuh rakyat. Keadaan ini membawa kepada kesengsaraan kepada rakyat. Boleh faham? Can understand? Okay. Untuk infrastruktur, kita ada Aziz. Aziz, can you explain to me sayang, bagaimana mereka merosakkan infrastruktur kita? Aziz, there are you. Bagaimana mereka Yes, sir. Okay. Bagaimana mereka merosakkan infrastruktur kita sayang? Komunis melakukan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas. So how they do? Contohnya bagaimana mereka buat? Mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api serta menembak dan membakar kenderaan yang melalui jalan raya. Okay, then? Selain memusnahkan kemudahan awam seperti telefon, telegraf dan pap air, komunis turut bertindak menyerang pekerja awam yang ditugaskan untuk membaiki kemudahan tersebut. Alright. Okay, very good. Nah, kemudian kita lihat kepada ancaman terhadap rakyat. Nah, mereka juga mula bertindak ganas, mereka mula bertindak menculik dan membunuh. Keadaan ini membawa kepada kesengsaraan kepada rakyat. Nah, Raina, can you explain to me tentang ancaman rakyat sayang? Raina? Is Raina there? Yeah, she was there. Raina, where are you, darling? Can you talk, sayang? Raina? Can you guys hear me? Everyone, boleh dengar ke? Yes. Raina, can you explain kepada cikgu bagaimana ancaman komunis terhadap rakyat, sayang? Okay, maybe this one. Okay, tak apa. Cikgu ada lagi seekor cikgu tangkap. Sarah Iman, how mereka punya ancaman terhadap rakyat, sayang? Sarah, Ken?
Tak boleh. Okey, Logan Bala, bagaimana ancaman terhadap rakyat? Logan. Tak dengar juga. Budak-budak ni. Tak apa. Hiromi, let me know sayang, bagaimana ancaman kepada rakyat? How they do that? Mereka menggogok, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman dan sebagainya. So mereka bertindak ganas and then keadaan ini what happens sayang kepada rakyat? Tindakan komunis menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Thank you darling. Nah, kemudian kita lihat kepada ancaman terhadap pasukan keselamatan. Nah, mereka telah mula memasuki balai polis dan juga memusnahkan balai polis dan menguasai balai polis. Nah, apart from that, mereka juga telah membunuh Sir Henry Gurney. Nah, Sir Henry Gurney is a very important man because beliaulah yang memulakan rancangan BRICS. Okay, he was working together untuk memulakan rancangan. One of the reason komunis tidak berjaya adalah because of Henry Gurney. So that's why when Henry Gurney nak balik rumahnya, he was dalam perjalanan ke Bukit Fraser, Henry Gurney dan isterinya telah ditembak mati. Okay, so mereka telah membunuh Sir Henry Gurney and untuk mengancam pasukan keselamatan, mereka telah menjadikan pasukan keselamatan dan balai polis menjadi sasaran utama mereka. Boleh faham bahagian ini? Can understand? Can, teacher. Tolong baca balik. Ini semua cikgu dah berikan nota. The nota is in your hand. Tapi saya tak tahu apa diorang buat. Diorang tidur dengan nota kah? Atau apa diorang buat saya tak tahu. So it's already in your hand. Cikgu dah berikan. Give me 2 minutes. It's loading very bad. I want to take the notes. Okay. Okay. Habis. Dan kita masuk kepada bahagian berikutnya. Okay. So kita lihat apa-apa serangan yang dilakukan dan we can go to 6.3 ya. Guys, nampak yang ini? Boleh nampak? Boleh. Ya. Alright. So bahagian berikut. Okay, ini adalah bagaimana serangan mereka. So kita lihat serangan ke atas pasukan keselamatan pada 17 Jun 1948 di Cho'o. Okay, Cho'o Johor atau Cha'ah Johor. Mereka telah menyerang balai polis Kampung Jeram. Pada 26 Jun Temerloh Pahang, mereka telah menyerang balai polis Kuala Kurau. Pada 28 Jun 1948 di Jerantut Pahang, mereka membakar balai polis. Pada 17 Jun, Gua Musang Kelantan, mereka telah menyerang balai polis Gua Musang. And then, pada 21 Februari 1952, Taiping Perak, mereka telah menyerang kenderaan polis. And 28 Mei 1954, Kedah, mereka telah membunuh Ketua Polis Kedah. And 18 Oktober, Pontian kita punya Johor menyerang balai polis Suan Cheng. So anda boleh nampak apa yang berlaku, mereka telah melakukan banyak kemusnahan dan sebagainya. So selaras dengan itulah, British telah mengambil beberapa langkah untuk menangani kita punya komunis. Boleh faham? Can you all understand? Fahamkah? Faham. British telah mengambil langkah. So langkah-langkah ini kita akan belajar dalam bahagian 6.4, usaha menangani ancaman komunis. So kita akan lihat yang ini.
So ada beberapa langkah yang telah diambil. Satu adalah mereka telah menguatkuasakan undang-undang darurat. New laws telah diperkenalkan dan mereka mula mengimplementasi undang-undang ini. Nombor dua, mereka telah memperkasakan pasukan keselamatan, memperkukuhkan pasukan seperti polis, tentera dan sebagainya. And also mereka ada pasukan sukarela, also a lot of them terlibat. And pada masa ini, mereka juga melakukan pendaftaran kebangsaan, everybody citizen. Ada pendaftaran, once you're 12 years old, your card pengenalan actually start from here. Daripada tahun 1948 ya. And then mereka memperkenalkan rancangan BRICS. Rancangan BRICS adalah pertempatan semula penduduk. Ada juga tawaran pengampunan. Kita juga ada kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. And then kita ada perintah berkurung, perang saraf dan juga rundingan baling. Rundingan baling was the final one lah. Okay, can you all give me 2 minutes? Cikgu pergi tandas sekejap boleh ke? Boleh. Boleh ya. Okay, sekejap. Okay, I'm come back. Okay, sorry guys. Alright, now, so kita sedang belajar tentang beberapa usaha yang telah diambil untuk menangani ancaman komunis. So cikgu akan jelaskan tentang yang pertama. So kita ada pengenalan undang-undang darurat. Nah, what is undang-undang darurat? Undang-undang darurat adalah the curfew law. Alamak.
Sorry guys, cikgu tersilap tekan. Okay. Now, so the first one adalah undang-undang darurat. So undang-undang darurat adalah the curfew law yang telah diperkenalkan pada tahun 1948. So bila mereka melancarkan darurat, pelbagai langkah telah diambil. So we are going to see what is the langkah. Now kita ada undang-undang darurat also. Correct or not? Ada ke tak ada negara kita? Halo? Sekarang ada ke tak ada? Ada kan? Tak boleh keluar. Now two person in the car can. Lepas itu tak boleh merentas kita punya daerah. Kita tak boleh keluar ramai-ramai. Ini semua adalah undang-undang darurat lah. Sama dengan zaman itu. Apa yang berlaku adalah anda boleh nampak kat sini. Now, penguatkuasaan undang-undang darurat. Bagi menguatkuasakan undang-undang darurat, British telah mengambil pelbagai tindakan. So satu, dia menahan atau tahan sesiapa sahaja yang disyaki dalam gerakan komunis tanpa sebarang perbincangan. So mereka boleh tangkap anda kepada sesiapa yang mereka syaki. Nombor dua, mereka mengenakan hukuman yang berat. Mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Mengetatkan undang-undang senjata api. Dengan mengenakan hukuman mati terhadap sesiapa yang membawa senjata api dan juga bahan letupan, mengharamkan parti-parti politik dan juga PKM yang berfahaman radikal seperti Awas, Peta, Peram, PKMM, Hizbul Muslimin dan sebagainya. And also menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bostamam, Isha Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan juga Khadijah Siddiq, mereka ditangkap. Now apart from that, they also untuk rumah ni mereka menggeledah rumah kediaman, mereka memagar kawasan kampung, mereka melakukan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindah serta penempatan semula penduduk ke kawasan yang lain. So ini adalah undang-undang darurat. Satu, dia tahan sesiapa yang terlibat, mengenakan hukuman berat sesiapa yang membantu komunis, undang-undang senjata api. Kalau ada membawa senjata api dan bahan letupan, mereka boleh dikenakan hukuman mati. And then mengharamkan parti PKM dan juga fahaman radikal menangkap pemimpin radikal, and terhadap penduduk pula mereka telah memagar rumah, menggeledah rumah, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan penduduk ke penempatan yang baru. Can understand sayang? Boleh faham? Boleh. Okay, so kita sedang belajar tentang apa sayang? Usaha untuk menangani komunis. So the first usaha kita sedang buat adalah kita sedang belajar tentang penguatkuasaan undang-undang. So penguatkuasaan undang-undang tahun bila diperkenalkan? Tahun 1948. So apa yang mereka buat? Pertama, mereka tahan sesiapa yang disyaki. So kalau dia tahu orang itu disyaki, dia akan ditahan. Nombor dua, hukuman berat kepada sesiapa yang memberi kerjasama ataupun bantu komunis. Okay, nombor tiga, kita ada undang-undang senjata api. Nah, sesiapa yang membawa, ia boleh dikenakan hukuman mati. So, kita ada undang-undang senjata api. Nombor dua, mereka juga haramkan PKM and also parti-parti yang radikal. So, parti yang radikal kita ada PKMM, kemudian kita ada Awas, API, ini semua telah diharamkan. And mereka juga menangkap kita punya pemimpin radikal. So semua pemimpin radikal ini telah ditangkap. And then tindakan kepada penduduk. So tindakan kepada penduduk for the people, what they do. Satu, mereka geledah rumah. So geledah rumah artinya they can go to anybody's house anytime, and what they do, mereka boleh menggeledah, search in the house ya. Kemudian mereka juga memagar kampung. So kampung-kampung baru ini telah dipagarkan.
and mereka juga mengadakan perintah berkurung, curfew. So certain time tidak dibenarkan keluar. And mereka started kampung baru. So kampung baru itu penduduk-penduduk yang disyaki diancam oleh komunis akan dipindahkan ke sini and mereka juga akan memberi penempatan baru kepada penduduk. Can you guys understand bahagian ini? Usaha Boleh. menghapuskan ancaman komunis yang pertama, kita belajar tentang penguatkuasaan undang-undang. Alright, so satu, okay, kita tengok, okay. Rafi, how are you? Rafi? Adakah? Tak dengar. Saya nak rotan dia. Okay. Kavinesh? Yes, teacher. Okay. Give me 3 langkah dalam undang-undang darurat, sayang. Tahan sesiapa sahaja yang disyaki Good. Dia terlibat dalam pergerakan komunis. Okay. Second. Mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Okay. Dan juga undang-undang senjata api, Mengenakan hukuman apa? hukuman mati, gantung Terhadap siapa? yang membawa senjata api dan bahan letupan. Okay, thank you, sayang. Katrina, another 3, sayang. Katrina? Okay, give me another 2 at least. Undang-undang darurat. Mengharamkan PKM, Mengharamkan PKM dan juga parti politik. parti politik yang berfahaman radikal. Correct or not? And also menangkap siapa? Pemimpin gerakan radikal. Very good. Thank you very much. Denisha, tell me what are the tindakan terhadap penduduk, sayang? Terhadap penduduk, what they do? Denisha? Lagi budak tu sudah lari. Saya nak ambil rotan lah sama dia. Mana dia? No mic ah? Okay, tak apa. Cikgu tangkap lagi seekor. Okay, Zafran. Terhadap penduduk, what they do? Zafran. Kesiankanlah cikgu. Ha? No mic also. Okay, okay, tak apa. The only person will talk to me. Hirumi, tell me, sayang. What happened to penduduk? Menggeledah rumah kediaman, Okay. membakar kampung, mengadakan perintah berkurung, Very good. mewujudkan kampung baru, Alright, and also memindah. memindahkan serta menyelamatkan penduduk. So ini adalah undang-undang darurat, number 1. So now kita masuk kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita akan belajar mereka akan memperkasakan. Memperkasakan artinya dia telah memperhebatkan, also membesarkan, ya. So kita ada memperkasakan kita punya pasukan keselamatan. So when we talk about pasukan keselamatan ini, kita ada 3 pihak. Satu, kita akan belajar tentang polis. Second one, tentang tentera. Nombor 3, kita akan belajar tentang sukarelawan. Okay, so 3 bahagian yang kita akan belajar. So now, we go back to police. Okay. Sekejap ah. Okay, 2 minutes ah, cikgu besarkan dia.
Alright. So kita lihat beberapa bahagian. Right. So bila kita belajar tentang kita punya pasukan keselamatan ini, we are going to look into 6 bahagian. Satu, kita punya cawangan khas, special constable. This is cawangan khas adalah special, not just special constable, specialized. So cawangan khas adalah satu specialized spy telah dilantik. That is what they call sebagai cawangan khas. Second one, mereka ada special constables. Kemudian kita ada polis hutan, ada juga pasukan polis wanita. Senoi Perak adalah orang asli ya. So orang asli ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membantas komunis. Because why? Komunis ni selalunya mereka akan memasuki hutan. So hutan and they will be inside, you know. The only people knows about pergerakan mereka adalah kita punya orang asli. Tanpa bantuan orang asli, they cannot do anything. So that's why mereka menubuhkan senoi perak ataupun orang perang, and kita ada actuarial police. So kita akan belajar one by one apakah itu cawangan khas dan sebagainya. So let's talk about the pasukan polis. Nah, pasukan polis yang pertama kita akan belajar adalah cawangan khas ya. So I'm going to explain to you tentang cawangan khas. Okay. Nah, cawangan khas telah dimulakan oleh Guy C. Medak pada Ogos 1950, berperanan untuk melakukan risikan spy. Alright, so mereka cawangan khas ini adalah ataupun dikenali sebagai special branch. They call it, this one is special branch ya, special branch. Okay, now. So melakukan perisikan. Okay, perisikan. What is perisikan? Spying lah. Perisikan operasi PKM. Mereka melakukan perisikan operasi PKM, and cara yang digunakan. Apakah cara yang digunakan? Satu, mereka menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat, and mereka mengambil masyarakat Cina sebagai ahli special branch ini. Okay, so cikgu ulang balik. Cawangan khas dimulakan oleh Guy C. Medak pada Ogos 1950. Mereka melakukan perisikan atau risikan agar operasi PKM ini dapat diketahui. So what they do? Satu, mereka akan samar sebagai PKM. So they will go and menyamar sebagai orang PKM untuk mendapatkan atau komunis. Nombor dua, mereka mengambil ramai ahli masyarakat Cina. Why? Because it's not easily tak boleh dijejak. Okay, so ramai ini adalah untuk menjejak kita punya ada kenali sebagai kubu komunis. Right, so satu, mereka menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat. Nombor dua, mereka mengambil ramai masyarakat Cina sebagai ahli CK untuk menjejak komunis hingga ke kubu persembunyian. Dan akhirnya kesannya mereka berjaya membuat penyusupan dalam organisasi PKM, memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan PKM. Boleh faham? Can understand? Yes. Guys, what they are doing? Spying. They are spying. So this one they call it the special branch ya, cawangan khas, whereby mereka melakukan apa? Mereka melakukan perisikan atau risikan. Okay, the spying agar operasi ini dapat diketahui. So cara yang mereka gunakan, mereka what they do sayang? Mereka samar. What is menyamar? What is menyamar? You tahu what is menyamar, right? Menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat, and mereka mengambil lebih ramai ahlinya. Samar. Yes, correct sayang, betul. Okay, now. Menyamar. Apa sayang? What is menyamar? Menyamar is what they call Chin, how they call, what disebut dalam bahasa Inggeris. Okay, wait. Yeah, I cannot see. Chin, just send it. Disguise, betul lah. Disguise, okay. Disguise, okay. Disguise. Yes, disguise they call it. I don't know dalam bahasa Inggeris. Menyamar. They like pretend to be like a communist lah. Okay, they will wear the pakaian and everything. Disguise. Okay, very good. Okay, I'm not very good in English. Okay, so mereka menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat,
and mereka mengambil ramai masyarakat Cina sebagai ahli special branch untuk menjejak komunis hingga ke kubu persembunyian mereka. Akhirnya mereka berjaya menyusup. They actually menyusup dalam apa sayang? Menyusup dalam organisasi PKM. That means the main organisation pun mereka sudah masuki. So ini memudahkan rancangan untuk hapuskan PKM. Boleh faham? So this is our special branch ataupun cawangan khas. Faham yang ini? Betul? Faham. Okey, bagus. So ini adalah kita punya special branch. Anda boleh nampak anggota special branch ataupun cawangan khas mencadangkan strategi untuk memerangi komunis. You can see dia sendiri memakai pakaian seperti komunis. It's actually not communist, but they are wearing, this all are pakaian daripada komunis. They are wearing baju. This is how kita punya pegawai komunis dia akan pakai macam ni bila anda boleh nampak. Nah, kemudian kita ada the second one. Nah, second one ini kita ada special constables. So kita ada cikgu tunjukkan kepada anda, we got special constables. Okay. Special constables ini, okay, now special constables ditubuhkan pada 1948 semasa rancangan BRICS. So kita ada lebih kurang 24,000 orang. Mereka mengawal ladang dan juga kawasan terpencil. Boleh faham? Bila tahun ditubuhkan 1948 and mereka adalah lebih kurang 24,000 orang. Okay. And then tugas mereka adalah mereka mengawal kita punya lombong dan juga kita punya ladang yang terletak di kawasan terpencil ataupun yang inside, because normally lombong dengan ladang ni adalah kawasan yang terpencil. So our friends, they are telah dilantik untuk menjaga kawasan-kawasan ini. Can understand? So what's their name? Apa nama grup ini? Special Constables. Special Constables, they are 24,000 of them. Mereka mengawal ladang dan kawasan lumbung yang terpencil. Nah, kemudian kita ada polis hutan. Okay, polis hutan. Okay, polis hutan juga dikenali sebagai flying squad. Okey, tengok. Pada awalnya mereka dikenali sebagai flying squad, juga dikenali sebagai jungle squad pada tahun 1951 dan juga jungle companies. Disusun semula pada 1953 dan also dikenali sebagai police field force. Itu nama lain ya. And then mulai 18 Oktober 1958 dikenali sebagai pasukan polis hutan bertujuan untuk memburu komunis, membuat rondaan di hutan, pinggir hutan, membawa makanan kepada pasukan yang bertugas dalam hutan and menjaga kubu ataupun jungle, jungle fort. So ini adalah kita punya pasukan. Mereka juga ada nama lain. Juga dikenali sebagai flying squad. Also dikenali sebagai jungle squad, also dikenali sebagai jungle companies. Okay, now and also mereka dikenali sebagai police field force. Okay, apa tugas mereka? And also mereka dikenali sebagai pasukan polis, and mereka punya tugas ataupun peranan penting mereka adalah satu, mereka memburu komunis. Nombor dua, membuat rondaan di pinggir hutan. So near to the jungle area, they will be there untuk menjaga and also membawa bekalan makanan. Whoever yang bertugas dalam hutan kepada sesiapa yang berada dalam hutan. And finally, mereka juga menjaga kubu. Ini tugas-tugas mereka. So cikgu ulang balik, kita ada polis hutan atau dikenali sebagai flying squad. Mereka juga dikenali sebagai jungle squad ataupun jungle companies, and juga dikenali sebagai police field force. In the year of 1958, mereka dikenali sebagai pasukan polis hutan. Nah, tugas mereka adalah untuk memburu komunis, membuat rondaan di dalam hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas dalam hutan,
dan menjaga kubu ataupun jungle fort. Fahamkah? Boleh? Okay. Then kita ada tadi polis hutan, now kita ada pasukan polis wanita. Okay. So anda boleh nampak. Okay. Now pasukan polis wanita ini ditubuhkan pada Ogos 1955. Pegawai polis pertama adalah Barbara D.R. Wentworth dan berperanan untuk melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita. So cikgu ulang balik. Nah, kita ada penubuhan pasukan polis wanita. Mereka punya yang first one adalah Barbara, dan peranan pasukan ini melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis mereka. Okay, so far faham sayang? Betul? Faham. Okey, bagus. Sekarang saya tangkap satu-satu ekor. Okey. Okey, kita masuk dari sini. Okey. The first one adalah cikgu ajar anda adalah cawangan khas. So who can talk to me about cawangan khas? Dania, can you open your mouth? Ada mic? Semua akan kata tak ada mic. Dania. See? Takkan buka mulut. Satu ekor pun takkan buka mulut. I only got a few people who I can trust. Okay. Chin, can you explain to me tentang cawangan khas sayang? Ditapel oleh Guy C. Maddox pada Ogos 1950. Mereka berperanan untuk mengelakkan bisikan agar operasi PKM dapat diketahui. Okay. Mereka guna pelbagai cara seperti menyamar sebagai komunis untuk mendapat maklumat. Alright. Dan mengambil ramai masyarakat Cina sebagai ahli fikir. And also, berjaya tak mereka sayang? Mereka berjaya menyusup dalam organisasi komunis dan ini memudahkan pasukan keselamatan merancang. Okay, second one, kita ada cawangan khas dan okay, ini cawangan khas. Okay, Logan, Special Constables, what they do? Yes, teacher, can you hear me? Yes, can. Okay. Ditubuhkan pada 1948 semasa rancangan BRICS. Anggota 24,000 orang berperanan untuk mengawal ladang dan kawasan lumbung yang telah dipencilkan. So that is the Special Constables. We got 24,000 of them. Tugas mereka adalah untuk mengawal ladang dan juga kawasan terpencil. Nah, kemudian kita ada kita punya polis hutan. So polis hutan, cikgu tangkap lagi seekor. Zafran tak ada. Okay. Nikash, got mic or not? Yes. Okay, explain to me tentang polis hutan sayang. Pada awalnya dikenali sebagai Flying Squad. Okay. Juga dikenali sebagai Jungle Squad pada 1951 dan juga Jungle Companies. Okay. Disusun semula pada 1953 dan dikenali sebagai Police Field Force. Okay. Mulai 18 Oktober 1958 dikenali sebagai pasukan polis hutan yang bertujuan untuk memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan dan menjaga kubu Jungle Fort. Okay, very good sayang. Nah, kita tengok yang berikutnya, penubuhan pasukan wanita. Wanita, we got Aisyah. Siti Aisyah. Yes, teacher. Okay, darling. Explain to me tentang pasukan wanita sayang. Polis wanita ditubuhkan pada Ogos 1955 dan pegawai polis pertama ialah Barbara D.R. Wentworth. Dan berperanan untuk melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita. Very good. So ini adalah tugas mereka. Satu, melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita.
Alright, now berikutnya kita akan masuk kepada yang tu Senoi Parak. Nah, Senoi Parak ini adalah kita punya pasukan orang asli ya. So mereka turut memainkan peranan yang penting. Now, dalam bahasa Semai, ia juga dikenali sebagai orang perang. Okey, ditubuhkan pada Ogos 1956. Anggota mereka terdiri daripada orang asli iaitu Senoi, Semai dan Temuan. Okey, Senoi, Semai, Temuan, dan mereka berperanan mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan, lebih dikenali sebagai silent killers. Okey, so pasukan polis Senoi Parak sedang melakukan pemeriksaan di kampung orang asli. So anda boleh nampak ya. So cikgu ulang balik, kita ada the second one adalah kita punya Senoi Parak. Nah, Senoi Parak ini adalah pasukan orang asli ya, ataupun kita kenal sebagai orang perang. Now, they also dikenali sebagai orang perang. Okay, terdiri daripada orang asli. Orang asli ni dia 3 group. Satu adalah orang Senoi, orang Semai dan juga orang Temuan. Temuan is another group. Okay. Nah, mereka punya tugas adalah mengesan tempat persembunyian. Because why? Kita punya komunis ni akan bersembunyi di dalam hutan. So they adalah telah ditugaskan untuk melihat mana kawasan, and they also dikenali sebagai silent killers. Alright? Okay. Now, kemudian kita tengok yang berikutnya, actuarial police. Okay, right. Actuarial police adalah reserve police. Until today kita ada reserve police. Okay, so itu tugas mereka. Okay. Okay, let's finish this bahagian, then we'll do some latihan. Okay. Okay, can you all see the board sayang? Everybody nampak? Okay, so. Okay, now actuarial police. Actuarial police also called as special police, and they are usually a part-time reserve of the regular police force. They may be armed or unarmed. Okay, they may be unpaid volunteers or paid members of police service with which they are affiliated. The most prejudice of actuarial police is empowered to make arrests of the crime and also which occurs in the present. Okay, ini adalah satu pasukan yang telah ditubuhkan secara sukarela. So kalau kita kata sukarela, mereka boleh dijadikan sebagai pasukan yang dibayar ataupun tidak dibayar. And anda boleh nampak ya, pada Disember, my father is a part of actuarial police ya. Pada Disember 1948, mereka lebih kurang 17,000 orang and mempertahankan bandar dan juga kampung daripada ancaman komunis, and mereka membantu polis untuk menentang ancaman komunis. Pada tahun 1956, pasukan ini dikenali sebagai PVR. My father used to be a member of PVR, Police Volunteer Reserve. So ini adalah kita punya actuarial police. Nah, actuarial police ini very important. Mereka adalah pasukan ataupun pasukan sukarela ya. Mereka ditubuhkan pada Disember 1948. Keanggotaan mereka lebih kurang 17,000 orang. And apa peranan mereka? Nah, peranan mereka, satu, mereka mempertahankan bandar dan kampung. Okey, bandar dan kampung daripada komunis, and also mereka juga membantu polis. Okay, mereka membantu polis untuk menghapuskan ancaman. Now, do they have actuarial police ini ya sayang? Ada ke tak ada?
Ada tak ada? You know what is RELA? RELA is this one lah, volunteer police lah. You guys know RELA kan? Pernah nampak RELA? Yes, teacher. These are the people lah. Okay, so now they are reserved. They also last time they have their uniform and everything. Now RELA, they become RELA is a part of the security, but these people are not security. They used to be under police. Okay, so this is our actuarial police. Now, any question before cikgu masuk kepada bahagian yang berikutnya? Boleh faham? Boleh Halo? Faham? Boleh. Betul lah. Okay, now kita masuk kepada pasukan wanita sudah, and then Senoi Perak, then we can do some latihan. Rafi, are you there? Rafi is very quiet. Yes, teacher. Ada juga budak tu tak nak buka mulut, saya dah rotan kau. Dai, explain to me tentang kita punya pasukan Senoi Perak ini. So dia berperanan mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan dan lebih dikenali sebagai silent killers. Mereka dari suku orang asli ni suku apa sayang? Dengan suku Senoi, Semai dan suku Temuan. Alright, apa nama lain bagi mereka? Silent killers. Ataupun orang perang. Yeah. Okay, thank you very much. Okay, now kita tangkap lagi seekor. Okay. Sulaiman? Yeah, teacher. Bagus. Actuarial police, please. Okay. Actuarial police. Police called special police. And part-time reserves of a regular police force. Okay, very good. Then ini dalam bahasa Inggeris tak apa sayang. You can start here. Can. Ni cikgu cut aja daripada buku. That's all. Tubuh pada 1948 December. And got 17,000 orang. Very good. And they mempertahankan bandar dan kampung dari komunis. Alright. Menentang ancaman komunis. Okay, menentang ancaman komunis. And pasukan ini dijadikan sebagai apa sayang? Police Volunteer Reserve, PVR. Yes, very good PVR people. Okay, now take out your bekam book, children. Okay, hari tu kita buat sampai muka surat mana? Okay, semua sudah ada buku bekam kan? Siapa tak ada? Hari tu kita buat sampai muka surat mana? kita sudah buat belum? Belum, bagus. 47 sudah buat? No. 47, 46 sudah buat belum? Teacher, last class we finished bab 5. Yeah, Yeah. We finished bab 5 in the buku bekam. We haven't started bab 6. Oh, okay. Buku bekam lah. I was so scared already. Okay, buku bekam dah habis Yang bab 5 dah. Okay. Now, then we start with question 40. Muka surat 46, 47, 48 now. Cepat buat sekarang. I give you all 10 minutes, then saya akan bincang dengan anda. And the questions are very easy. Siapa tak ada buku? Okay, page 46 sayang. Bekam buku. Okay, cikgu tuliskan. Joanna, you have this book, right? Yeah. Okay. Ten minutes faster.
Okay, shall we do at least a few questions? Boleh ke? Okay, now cikgu nak buat beberapa soalan dengan anda. Now I'm going to read. Okay, now. Now first question, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Siapakah yang mengasaskan ideologi komunis? Remember their names? Karl Marx. And also? Right. Friedrich Engels, correct or not? So kita ada Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Very good Zafran. Okay, now kemudian kita tengok yang berikutnya. Okay, now. Okay, berikan maksud perkataan berikut. So kita ada komunis. Komunis adalah Friedrich. Okay, komunis adalah orang yang menganuti fahaman komunis. Correct, Kavinash? Orang yang menganuti fahaman komunis. Komunis adalah orang yang menganuti fahaman komunis. What is komunisme? Who knows the answer? Apa itu komunisme? Okay, cikgu ada kat sini. Very good. Komunisme, Adam tulis yang ini. Okay, das capital. Okay, alright, very good. Where's your answer kat sini sayang? Alright, okay. So untuk anda punya komunisme, tuliskan satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna, satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Okey. Dan sudah? Boleh? Dan guys? Okay, now. Bagaimanakah pengaruh komunis dari China dibawa masuk ke negara kita? Apa nama parti tersebut? Very good. Parti Kuomintang. Betul sayang. Parti Kuomintang. Parti Kuomintang. Right. Senaraikan dua pemimpin komunis dari Indonesia yang menyebarkan fahaman ke negara kita. There are a lot. So pilih dua. Okay, I got the answer here. Very good. Tan Melaka dan Alimin. Betul. Tan Melaka, Alimin. Kirtana hari ini. Betul sayang. Okay, Tan Melaka dan Alimin. Okay. Soalan berikutnya. Apakah yang dilakukan oleh PKI selepas gagal menguasai? Okay, tengok kat sini. Dia ada dua markah. Okay, markah yang diperuntukkanlah dua kat sini. So kita ada. Okay. Apa jawapan? Okay, very good sayang. Membuka cawangan. Okay, now. Okay. PKI berusaha membuka cawangan. PKI berusaha membuka cawangan di tanah Melayu. PKI berusaha membuka cawangan di tanah Melayu iaitu Utara Perak, Seberang Perai. Utara Perak, Seberang Perai. Ya. And also you can say Pulau Pinang. Full stop. Namun tidak berjaya. Second point. Namun tidak berjaya kerana kurang mendapat sambutan orang Melayu. Namun tidak berjaya kerana kurang mendapat sambutan orang Melayu. Kurang mendapat sambutan orang Melayu. Okay. Now, second one. Kat bawah. Nah, huraikan perkembangan Parti Komunis Melaya sehingga tamat pendudukan Jepun. Okay, dia tanya sehingga tamatnya pendudukan Jepun di tanah Melayu. So ini adalah sebelum Jepun, semasa Jepun duduk kat sini sehinggalah tamat pendudukan Jepun. So semasa pendudukan Jepun, what they do? Who can remember? Semasa pendudukan Jepun, what they did?
Mereka telah bekerja sama dengan siapa? Okay. Saya buat macam ini, I try to help you tapi nobody is helping me. Okay. Kita ada Kirtana. Okay. Hari, can you help me sayang this question? I need 3 answers. We got 3 marks, correct or not? Okay. What they were doing? Semasa pendudukan Jepun, Parti Komunis Malaya bekerjasama dengan British Very dalam good. memenangi Jepun. Very good. So mereka bekerja sama dengan British. Ia telah membawa kepada penubuhan apa sayang? Penubuhan Malayan People's Anti-Japanese Army, iaitu MPAJA. So, membawa kepada penubuhan MPAJA ataupun Malayan People's Anti-Japanese Army. And melalui pertubuhan ini, mereka telah mendapat bantuan apa? Mereka menerima senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan pihak British. Yes, very good. Mereka menerima latihan bersenjata, mereka menerima kewangan, and mereka juga bekalan logistik dan sebagainya. Correct or not sayang? Ya, so 3 points sudah cukup kat situ. 1, bekerja sama dengan British. Nombor 2, penubuhan pasukan MPAJA ataupun Bintang 3 pada tahun 1942. And mereka menerima bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik, kesemuanya daripada British. Okay. Now, kemudian terangkan kekosongan politik yang berlaku di tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah. So, what happened semasa kekosongan politik? Sulaiman, apa berlaku semasa kekosongan politik di tanah Melayu sayang? What happened? Saya ingat, okay? Kekosongan politik, PKM, what happened? Okay, I got 2 answers here. Mereka melakukan keganasan 14 hari, mereka berpeluang untuk meluaskan penjara, correct? Mereka berpeluang untuk menguasai tanah Melayu. So mereka keluar daripada hutan dan mereka telah, okay, apa yang berlaku adalah kekosongan politik di tanah Melayu menyebabkan PKM mula mengambil peluang untuk menguasai tanah Melayu dan juga meluaskan pengaruh mereka. Mereka keluar dari hutan dan melakukan kekejaman. Okay, mereka keluar dari hutan dan melakukan kekejaman. Berapa markah? Oh, 3 markah juga. So 1, kekuasaan politik membolehkan mereka meluaskan pengaruh, mereka keluar dari hutan melakukan kekacauan, mereka melakukan keganasan dan pembunuhan terhadap orang Melayu, Cina dan India yang dikatakan pernah bersahabat dengan Jepun. So apabila British kembali, British telah memperkenalkan PTB and MPAJA telah dibubarkan. Boleh faham? Can understand? Halo, faham kah? Faham, bagus. Okay, now kita tengok kat sini. Okay, okay. Homework muka surat 48, 49 and 50. Anda boleh buat ini semua. Cikgu dah ajar sampai sini. 48, 49, 50. Boleh buat kah? Bukan boleh buat. Boleh. Tolong habiskan 48, 49 dan 50. So with then I will see you all next week. Bye bye guys. Take care. Stay safe. Thank you, teacher. Okay Thank you, teacher. guys. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. Bye bye. Thank you, teacher. Bye guys. Bye. Teacher. Yes darling. Teacher, earlier the question number 1, right? C. Okay. Bagaimanakah pengaruh komunis dari China dibawa masuk ke negara kita? That one, our answer we just leave it as melalui penubuhan cawangan Parti Komintern. Can. No problem. 1 markah only one. So we say melalui penubuhan cawangan. Melalui penubuhan cawangan di bawah Parti Komintern. And Parti Komintern, okay. Parti Komintern. You want to put, actually you also can say daripada main school, that is PKC, Parti Komunis Cina. Di bawah PKC. They are only 1 mark what sayang. So you just write it down 1 mark lah.
Okay. Thank you, Chair. Ya, okay. Okay, Bye. bye-bye. Bye.